Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat perihal taubat, muka surat 169. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala manfaatkan kita dengan beliau, dengan ilmu beliau dan dengan ilmu seluruh orang salih fi darain. Amin Allahumma amin. Hendaklah anda segera bertaubat, wahai saudaraku, hendaklah anda bertaubat dari segala dosa, sama ada dosa kecil maupun dosa besar, yang zahir maupun batin. Sebab taubat itu adalah tumit pertama yang diletakkan seseorang hamba ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia juga adalah tonggak dari semua maqam-maqam, iaitu para kekasih Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala sangat suka kepada orang-orang yang bertaubat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat suka kepada orang-orang yang bertaubat dan sangat suka juga kepada orang-orang yang mensucikan diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman pula, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, moga-moga kamu beruntung. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menerima segala taubat dari para hambanya, dan dia juga memaafkan semua keburukan dari para hambanya. Sedang orang yang bertaubat dari dosa sama dengan orang yang tiada berdosa. Ketahuilah bahawa taubat itu tidak sah tanpa meninggalkan dosa yang dilakukan serta merasa menyesal atas perbuatan dosa itu. Kemudian berazam pula tidak akan kembali membuat dosa itu selagi dosa itu lagi selama hayat di kandung badan. Orang yang sebenarnya bertaubat dari dosanya adalah ada tanda-tandanya. Di antaranya seperti lembut hati dan banyak menangis, serta mudah bermuafakat, meninggalkan semua rakan-rakan yang jahat dan tempat-tempat yang tidak betul atau yang selalu dicurigai. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad setelah menyebutkan tentang adab-adab yang mulia sesama manusia Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengingatkan kita antara adab-adab bersama Allah Subhanahu wa taala ataupun jalan pertama seseorang itu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bertaubat. Seseorang itu tidak akan dapat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyempurnakan taubatnya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wadharu zahiral ithmi wa batinah, dan tinggalkanlah segala dosa-dosa sama ada yang zahir ataupun yang batin, yang nampak ataupun yang tidak nampak. Dosa yang zahir ataupun yang nampak seperti kita mengumpat, ghibah, seperti mengadu domba, seperti berdusta, seperti sumpah palsu, seperti mencuri, memberi atau mengambil rasuah dan sebagainya. Itu antara dosa-dosa yang zahir yang boleh dilihat, yang boleh nampak. Adapun dosa-dosa yang tidak kelihatan, yang tak nampak adalah seperti dosa-dosa yang dilakukan oleh hati. Dosa hasad, bersikap ujub, sombong, riak, bersifat tamak kepada dunia,
berburuk sangka kepada Allah, berburuk sangka kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, sama ada daripada segi akidah ataupun daripada segi ibadah, wa hakadha. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk kita meraih daripada darjat-darjat ataupun makam-makam para kekasih Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bertaubat. Dan dengan seseorang itu bertaubat, kita akan mendapat cinta ataupun kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana dalam ayat ini, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sayang, Allah cinta kepada orang-orang, bukan hanya dia at-taib, kalau dalam bahasa Arab at-taib orang yang bertaubat, tapi at-tawwab orang yang sentiasa bertaubat. Sama ada dia bertaubat, dia sentiasa bertaubat, setiap kali dia melakukan dosa dia bertaubat, ataupun darjat yang lebih tinggi daripada tu, setiap atas satu dosa tu dia mengulangi taubatnya. Kerana satu dosa dia tak lupa dosa itu, dan disebabkan satu dosa yang dilakukan itu dia sentiasa bertaubat, walaupun dia tak rasa puas hati dengan taubat yang dilakukan, maka dia ulang kali bertaubat lagi. Satu dosa tu boleh menyebabkan dia nangis banyak kali. Satu kesalahan yang dilakukan tu boleh menyebabkan dia menangis banyak kali. Sebahagian orang salih dia menyebutkan, disebutkan bahawa dia menangis atas satu dosa tu selama 40 tahun. Apa dosa yang dilakukan? Disebutkan satu kisah, orang datang kepada dia mengatakan bahawa kedai dia terbakar dekat pasar. Dan tak, orang datang kat dia cakap pasar-pasar dekat kedai terbakar, kedai-kedai dekat pasar terbakar, akan tetapi kedai tuan terselamat. Maka dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi disebabkan dia mengucapkan alhamdulillah bukan pada tempatnya, dia merasakan bahawa tak layak untuk dia berasa bersyukur kepada Allah, sedangkan orang lain berada dalam keadaan musibah. Jadi disebabkan itu dia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 tahun. Wa hakadha as-salihin, kisah-kisah orang salih, yakni disebabkan salah cakap, yakni dia benda yang dicakap tu benda yang baik tapi salah tempat, tak kena pada tempatnya, menyebabkan dia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala selama puluhan tahun. Bukan satu hari, bukan satu bulan, bukan setahun, bukan 10 tahun, tapi puluhan tahun. Saya sebutkan tentang satu orang saleh, dia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur, seakan-akan dia ni orang yang melakukan dosa besar, sedangkan dia menangis tu sebab kekurangan dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha. Nah, maka taubat ini adalah asbab untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, langkah pertama untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga merupakan tangga untuk kita naik darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihi salam, asbab untuk dia mendapat kenabian, adalah dengan dia bertaubat. Apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam alaihi salam daripada syurga berada di bumi, maka Nabi Adam bertaubat. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Nabi Adam beberapa kalimat, beberapa perkataan, sehingga dia bertaubat dan Allah terima taubatnya Nabi Adam, iaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan kalau kalau kamu tidak memaafkan, tidak mengampunkan kami dan merahmati kami, maka kami akan menjadi daripada orang-orang yang rugi. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Adam dan memilih Nabi Adam, mengangkat Nabi Adam menjadi seorang nabi. Jadi permulaan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala bermula dengan taubat yang sempurna yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu juga kita ketahui bahawa taubat ini bukan hanya untuk orang yang berdosa sahaja. Taubat ini merupakan satu perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan hanya untuk orang-orang yang melakukan kesalahan, tapi sebagai seorang hamba yang tidak pernah sempurna dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah sempurna dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah sempurna dalam meninggalkan larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala, maka kita banyakkan bertaubat.
hatta para nabi dan para rasul bertaubat. Cukup disebutkan di sini bahawa Nabi SAW ataupun dalam passage yang seterusnya disebutkan bahawa Nabi SAW yang maksum ataupun para nabi dan para rasul yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosa, mereka sendiri bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sabda Nabi SAW, wahai manusia, bertaubat dan beristighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana sesungguhnya saya bertaubat dan beristighfar setiap hari sebanyak 70 kali. Nabi SAW istighfar paling kurang 70 kali. Kita paling kurang, dan itu patutnya pun tak kena kalau kita istighfar 70 kali, sebab kita bukan maksum macam Nabi SAW. Tapi at least kita kena istighfar 70 kali satu hari, at least, minimum. Kalau kita tak boleh buat tu macam sangat malu sebenarnya. Rasulullah SAW yang maksum pun boleh istighfar 70 kali. Kita ni yang salah dalam perkataan, salah dalam perbuatan, salah dalam niat, salah dalam matlamat ataupun maksud hidup kita, salah dalam banyak perkara, kemudian kurang dalam menyempurnakan ketaatan, kurang dalam meninggalkan kemaksiatan, maka sepatutnya kita punya taubat dan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala sepatutnya lebih banyak. Dan kemudian dalam ayat seterusnya ataupun dalam ayat yang sama, Allah menyebutkan wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah suka orang-orang yang mensucikan diri. Kita pernah sebutkan dalam perbahasan yang lalu, menyucikan diri ni ada darjat-darjatnya, seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Menyucikan tubuh badan kita ni daripada kotoran, menyucikan tubuh badan ni daripada najis, hadas kecil atau besar. Maksudnya najis yang boleh dilihat ataupun najis yang tidak boleh dilihat. Najis yang boleh dilihat seperti kotoran lah, najis kan. Adapun daripada hadas kecil ataupun daripada hadas besar. Kemudian level yang seterusnya, mensucikan anggota tubuh badan ini daripada dosa-dosa. 7 anggota tubuh badan kita, mata, telinga, lidah, hati, perut, tangan, kaki, kemaluan, daripada dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penyucian yang seterusnya. Kemudian yang lebih tinggi daripada itu ataupun level yang seterusnya adalah menyucikan hati ni daripada sifat-sifat yang mazmumah, sifat-sifat yang tercela, dosa-dosa yang kita tak nampak, yang kita sebutkan tadi di awal pengajian dan awal kuliah tadi, dosa-dosa yang tak nampak, ujub, riak, takabur, hasad dan sebagainya. Dan kebersihan yang paling tinggi ataupun yang paling sempurna adalah apabila seseorang itu mampu membersihkan hatinya daripada kebergantungan kepada mana-mana makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tak mengharapkan, tak bergantung kepada mana-mana hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang diajarkan adalah Allahumma nazzih qulubana an ta'alluq biman duna. Ya Allah, sucikanlah hati kami ini daripada kebergantungan daripada mana-mana makhluk Engkau. Allahumma nazzih qulubana an ta'alluq biman duna waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbuna, dan jadikanlah kami hamba-hamba yang mencintai kamu dan dicintai oleh kamu ya Allah. Bising. Naam. Wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi Allah Subhanahu wa taala suka dan sayang, kasih kepada orang-orang yang suka mensucikan diri. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke Quba, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sifat orang-orang di situ di Quba. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di tempat tersebut ada orang yang suka mensucikan dirinya. Jadi Allah suka orang yang mensucikan diri mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Asbab untuk mendapatkan kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bertaubat. Tanpa seseorang itu bertaubat, maka dia tidak akan berjaya mendapatkan kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa hamba-Nya selagi mana dia ingin bertaubat. Dan orang yang bertaubat adalah sama dengan orang yang tidak berdosa. At-taibu minadz-dzamb kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat, yang sempurna taubatnya adalah seperti orang yang tidak berdosa. Cuma berkata Sayyidina Ali bin Abi Talib, tapi betapa banyak rugi orang-orang yang
diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala nak dibandingkan dengan orang-orang yang tidak melakukan maksiat aslan. Maksudnya orang yang dah bertaubat pun macam tak ada dosa, tapi orang-orang yang tak pernah melakukan dosa ataupun diberi taufik untuk mengelakkan diri daripada melakukan dosa-dosa dan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, obviously makam dia jauh lebih tinggi daripada orang yang buat dosa kemudian dia bertaubat. Walaupun yang diberi taubat itu adalah satu kemuliaan, tapi yang diberikan taufik untuk mengelakkan diri daripada melakukan dosa aslan, darjat mereka lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Nah, kemudian Imam Haddad mengatakan bahawa ketahuilah bahawa taubat itu tidak sah tanpa meninggalkan dosa yang dilakukan serta merasa menyesal atas perbuatan dosa itu, kemudian berazam pula tidak akan kembali membuat dosa itu lagi selama hayat dikandung badan. Nah, maka syarat-syarat taubat yang pertama adalah meninggalkan dosa. Syarat pertama melakukan taubat adalah sewaktu kita bertaubat itu kita berazam ataupun kita ingin meninggalkan dosa tersebut. Kedua, kita menyesal atas dosa yang kita lakukan. Yang ketiga, kita berazam agar tidak kembali melakukan dosa itu, dan kita mengakui akan kesilapan yang kita lakukan. Kita mengaku yang kita telah berbuat salah. Tanpa ada syarat-syarat ini, maka taubat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertaubat dengan lidah, kita beristighfar, kita solat taubat, ubadin dalam hati ni masih okey, petang ni nak buat lagi, esok nak buat lagi, minggu depan nak buat lagi, wahakadha. Tak ada rasa nak meninggalkan dosa tersebut, maka seakan-akan syarat itu tidak ada. Maka apabila syarat itu tak ada, tidak ada taubat. Maksudnya taubat itu tidak sempurna. Nah, kena ada kekuatan dan keazaman yang kuat untuk meninggalkan dosa tersebut. Kemudian kita bertaubat. Kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan untuk meninggalkan taubat dosa tersebut. Dan kena menyesal atas sesuatu perkara. Kita at-taubatu an-nadam ataupun an-nadam at-taubah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyesalan itu adalah hakikat taubat. Selagi mana kita tak menyesal, seakan-akan kita tak rasa bersalah melakukan kesalahan tersebut. Tengah buat pun tak rasa bersalah, lepas buat pun tak ada rasa bersalah, lepas tu bertaubat dalam keadaan tak ada rasa bersalah, maka tak diterima taubat seperti itu. Nah, menyesal bila ianya terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Kita menyesal melakukan satu kesalahan itu bila terkait dengan haknya Allah. Tapi bila terkait dengan hak manusia, tak cukup dengan menyesal, tapi kita kena kembalikan balik hak mereka. Sebagai contohnya apa? Kalau kita terambil duit mereka, kalau kita pinjam duit mereka dengan niat tak ada nak bayar, dah menyesal, kita bayar balik, kita pulangkan balik. Contohnya kalau kita waliyadzubillah terfitnah satu orang secara terang-terangan, maka untuk kembalikan balik maruah dia adalah dengan kita mengisytiharkan bahawa kita yang salah, kita yang mengada-adakan fitnah terhadap orang tersebut sehingga dia dimalukan dan sebagainya, secara terang-terangan. Dengan itu barulah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Haddad mengatakan bahawa tanda-tanda orang yang bertaubat itu adalah hatinya lembut dan banyak menangis. Maksudnya bila dia teringat akan kesalahan yang dilakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan dia mudah untuk menangis. Terutamanya bila berada di tempat-tempat yang mulia. Terutamanya bila berada di tempat-tempat yang mulia, dia akan mudah untuk menangis bila teringat akan dosa-dosanya. Dan apabila dia teringat akan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, nikmat Allah sangat banyak, tapi masih lagi dia kurang dalam mensyukuri daripada nikmat Allah, bahkan menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah itu untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah untuk bermuafakat, ini berbaik, berdamai, mudah untuk berdamai. Tanda orang yang bertaubat dan lembut hati, mudah dia berdamai. Dan tanda orang itu benar, jujur dalam
bertaubat, dia meninggalkan rakan-rakan yang menjadi asbab yang mendorong dia untuk melakukan kesalahan. Sebab kadang-kadang kita buat dosa ni disebabkan kita punya circle of friends. Kalau kita tinggalkan rakan-rakan tersebut, mungkin mudah kita nak tinggalkan dosa tersebut. Tapi selagi mana kita berada bersama mereka ataupun berada di tempat-tempat yang menyebabkan kita mudah untuk melakukan dosa, maka selagi itu kita seakan-akan tidak jujur dalam bertaubat. Seperti kisah satu orang yang membunuh 100 orang. Kisah yang famous, kisah yang masyhur. Satu orang dia bunuh 99 orang, kemudian dia berjumpa dengan seorang guru. Dia bertanya, hal alayya taubah, adakah aku boleh bertaubat setelah membunuh 99 orang? Guru dia kata tak boleh. Lepas tu dia bunuh lagi guru tu, cukupkan 100. Sebab dia pergi cari lagi guru yang lain, tanya, hal alayya taubah, adakah aku masih ada peluang untuk bertaubat? Maka gurunya mengatakan ada, tapi kamu kena tinggalkan tempat ini kan, dan kamu perlu berhijrah ke tempat lain. Maka dia pun pergi berhijrah. Along the way dia meninggal dunia. Dua malaikat datang, satu malaikat rahmat nak bawa dia masuk syurga, satu malaikat azab nak bawa dia, tarik dia masuk neraka. Kemudian dua-dua bergaduh, dua-dua nak tarik. Kemudian nak selesaikan problem, berjumpa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan bahawa kamu tengok mana lagi dekat, dia lagi dekat dengan tempat yang dia tinggalkan ataupun dia lebih dekat kepada tempat yang dia nak pergi. Maka bila dikira, maka Allah Subhanahu Wa Taala dah tetapkan bahawa dia lebih dekat dengan tempat yang dia nak berhijrah, iaitu Allah lihat kepada niat. Niatul mu'min khairun min amalih. Niat seorang yang beriman itu lebih baik daripada amalan. Jadi asbab dia melakukan amalan yang ingin mendekatkan kepada kebaikan, maka dia dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi meninggalkan tempat-tempat yang tidak baik, tempat-tempat yang mana kalau kita berada di tempat itu, kita mudah untuk melakukan dosa. La ilaha illallah. Kita baru lepas COVID ataupun masih lagi berada dalam post COVID punya situation. Kita tengok macam mana kita berusaha untuk mengelakkan diri daripada kena virus dan sebagainya. Asbab untuk nak elakkan diri daripada kena virus, kita pakai mask, kita ambil vaksin, kita makan makanan yang sihat, kita makan vitamin, kita basuh tangan, kita pakai sanitizer, kita kena scan mana tempat kita pergi dan sebagainya. Ni semua asbab-asbab untuk melindungi diri daripada virus. Wahakadha ada asbab-asbab untuk melindungi diri daripada melakukan dosa, seperti mana yang disebutkan oleh Imam Haddad, tinggalkan rakan-rakan ataupun tempat-tempat yang memudahkan kita untuk melakukan maksiat. Imam Haddad meneruskan dengan mengatakan, jangan mengulangi dosa yang lalu. Tak boleh, Ustaz. Syukur. Bismillah. Bismillah. Jangan mengulangi dosa yang lalu. Awas dari menetap ke atas sesuatu dosa, iaitu bila anda berdosa tidak teringat hendak bertaubat dari dosa itu dengan serta-merta. Padahal yang wajib ke atas setiap mukmin menjaga diri dari jenis-jenis maksiat, dari yang sekecil-kecilnya hinggalah kepada yang sebesar-besarnya. Sebagai seseorang itu harus menjaga diri dari api yang membakar dan air yang menenggelamkan serta racun yang membunuh. Jangan sampai ada orang yang memilih berbuat dosa, jangan sampai meniatkannya ke dalam hati serta berbicara mengenainya sebelum dia berbuatnya pun. Begitu pula jangan sekali-kali merasa bangga diri sesudah membuatnya, kerana yang wajar atasmu menutupi diri atas dosa itu serta membencinya, kemudian bertaubat daripadanya dengan spontan. Anda juga patut memperbaharui taubat pada setiap masa, kerana dosa-dosa itu ada berbagai-bagainya, yang mana tiada seorang hamba pun yang sepi daripada bermacam-macam dosa, baik pada zahirnya maupun pada batinnya. Meskipun baik hal keadaannya, lurus perjalanannya dan kekal ketaatannya. Membadailah sebagai contoh bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dirinya dianggap maksum, yakni terselamat daripada dosa daripada kesempurnaannya, terselamat daripada dosa dengan kesempurnaannya yang mutlak, tetap bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memohon keampunan daripadanya pada setiap hari lebih dari 70 kali. Naam. Dekat sini Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad
mengingatkan kita jangan kita degil dalam melakukan sesuatu dosa. Apa maksud degil dalam melakukan satu dosa? Iaitu kita berterusan dalam melakukan satu dosa, kerana orang yang sebenar-benar mukmin, dia tidak akan kekal dalam melakukan dosa besar, dosa kecil, apatah lagi dosa-dosa besar. Kalau dia melakukan dosa, dia akan terus merasakan kesalahan tersebut, menyesal dan serta-merta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia patutnya merasakan akan kekotoran dosa tersebut, dan kalaupun dia tergelincir dalam melakukan perkara tersebut, dalam hati dia merasakan kebencian dalam melakukan dosa itu. Kita sebutkan tanda orang yang beriman, bila dia melakukan apa-apa dosa, walaupun sekecil-kecilnya, dia merasakan bahawa ada gunung yang akan jatuh dekat atas kepala dia. Dan tanda orang munafik, bila dia buat dosa, merasakan seperti seekor lalat hinggap di hidungnya dan dia tepis begitu sahaja. Nah, jadi seorang mukmin kena jaga setiap dosa, menjaga dirinya daripada setiap dosa dan setiap jenis maksiat, dan daripada yang paling kecil sehinggalah yang paling besar. Kalau yang kecil pun kena jaga, apatah lagi yang besar. Dan kata para ulama, kalau kita nak bandingkan dosa yang paling kecil pun yang kita lakukan terhadap nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka takkan dosa yang kecil itu dianggap kecil, sebab nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ni sangat besar, sangat banyak, berterusan, tak pernah berhenti. Setiap saat berapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Subhanallah. Dan asbab kita melihat kepada orang-orang yang mungkin keadaannya lebih rendah daripada kita, sama ada daripada rezekinya, daripada kesihatannya, daripada keadaannya, akan mengingatkan kita tentang berapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala dah berikan kepada kita. Kalau kita ada satu kereta, kita tengok orang yang naik motor, kita bersyukur atas nikmat kereta, walaupun kadang-kadang kita banyak komplain, kereta ni macam ni, macam. Kalau kita ada dua kereta, kita tengok orang yang ada satu kereta, ataupun bila kita ada dua kereta, satu masuk workshop, kita rasa nikmat kereta yang ekstra yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita ada kesihatan, walaupun kadang-kadang kita sakit sikit, tapi tengok keadaan orang yang lebih teruk dekat hospital, tak boleh keluar, bahkan setengah daripada mereka bila masuk ICU dan sebagainya tak boleh masuk ward biasa, perlukan. Jadi nikmat kesihatan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita tu sangat sangat besar dan sangat banyak. Jangan kita sentiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita tidak melihat apa-apa dosa itu kecil pada mata kita. Semua dosa tu kita anggap dosa yang besar dan perlu ditinggalkan, disebabkan nikmat Allah yang sangat besar ke atas kita. Dekat sini Imam Haddad mengatakan, menjaga diri daripada dosa seperti mana kita menjaga diri daripada api yang membakar. Api yang kecil pun kita tak akan berani nak pegang, entah lagi api yang besar dekat dunia. Kalau api yang besar dekat dunia ni pun sebesar mana api dekat dunia ni, tak akan dapat mengalahkan 70 kali ganda api yang panas yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kat akhirat. La ilaha illallah. Mengelakkan diri kita daripada air yang menenggelamkan. Kita kalau tak pandai swimming pool yang kecil pun mungkin kita tak akan terjun. Ini kan lautan yang luas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Saya masa belajar kat Cape Town pernah pergi pantai lah, tapi pantai tu sebenarnya tak boleh untuk nak berenang, tapi sebab pergi dengan kawan-kawan, semua pun pergi masuk berenang. Tapi dia punya current kuat, tiba-tiba tak sedar dah kena tarik masuk dalam laut. Masa tu lagi 2-3 hari dah nak balik KL, masa tu nak balik raya. La ilaha illallah. Tiba-tiba kena tarik, dah jauh dah. Masa tu dah rasa macam dalam washing machine. Kawan-kawan semua tak boleh nak tolong sebab memang current very strong. Ba'din masa tu dah macam dah mengucap lah, dah rasa macam khalas, macam mana kita dah lah tak pandai swim dalam strong ocean kan. Lepas tu lepas beberapa saat dah macam dah blackout, tiba-tiba macam kena tolak balik ke tepi, macam kena masuk current yang lagi satu ke apa, kena tolak balik kat luar. La ilaha illallah. Allah bagi kita berapa banyak peluang untuk bertaubat. Allah Subhanahu wa taala beri kita berapa banyak peluang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi
adakah kita menggunakan peluang itu sebaik mungkin. Dan mengelakkan diri daripada racun yang membunuh. Takkan ada orang yang berani nak, okey, ada orang offer, aku akan bagi 1 juta, kau minum sikit, 1 titik je daripada racun. Takkan ada orang yang akan beranikan diri, walaupun dia tahu ni 1 juta, tapi dia takkan minum. Apatah lagi bagaimana pula dosa yang Allah Subhanahu Wa Taala dah ingatkan banyak kali akan azab yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Imam Haddad mengatakan jangan sampai ada orang yang memilih berbuat dosa, pilih dia nak buat dosa, nak buat ni ke nak buat yang tu. Jangan sampai meniatkannya ke dalam hati serta berbicara mengenainya sebelum dia berbuatnya pun. Kalau boleh jangan sebutkan pun tentang dosa, sebab bila sebutkan tentang dosa seakan-akan ada niat untuk melakukan, lama kelamaan akan tergelincir dalam melakukannya. Begitu pula jangan sekali-kali merasa bangga diri sesudah membuatnya. Dah buat dosa, patutnya menyesal, bukan berbangga. Kerana yang wajar atasmu menutupi diri atas dosa itu serta membencinya, kemudian bertaubat dengannya daripadanya dengan spontan. Perlu memperbaharui taubat. Maksudnya yang kita sebutkan tadi, yuhibbut tawabin. Satu dosa tu kita bertaubat berkali-kali kerana kita tak pernah tahu sama ada dosa kita bertaubat kali pertama tu Allah dah terima belum. Sebab tu kita bertaubat lagi yang kali kedua, kali yang ketiga, keempat. Sebanyak mana kita boleh bertaubat, terutamanya atas dosa-dosa yang besar, maka kita bertaubat. Kerana kenapa kita kena memperbaharui taubat? Satu, sebab kita tak tahu taubat kita diterima atau tak. Yang kedua, kita tak tahu yang kedua, sebab hatta orang yang baik keadaannya pun tak, kadang-kadang kita tak tahu. Kita anggap yang ni bukan maksiat, kita anggap ni bukan dosa, jadi kita tak bertaubat daripada ni. Jadi dengan kita memperbanyakkan taubat, yang kita tahu kita spesifikkan, yang kita tak tahu tu kita sebutkan kepada Allah, ya Allah, aku bertaubat daripada perkara-perkara yang aku tahu sebagai satu dosa dan juga yang aku tak tahu, dan apa yang kau tahu tu lebih daripada apa yang aku tahu daripada kesilapan dan dosa yang aku lakukan. Kemudian para ulama menyebutkan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun para nabi dan para rasul mereka bertaubat mereka bertaubat walaupun pada hakikatnya mereka tu suci daripada dosa. Sebab nabi-nabi bertaubat kerana mereka tidak merasakan mereka tidak menyempurnakan maqam yang mereka telah capai sebelum naik ke darjat yang seterusnya. Contohnya para nabi sentiasa naik darjat mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahawa setiap saat darjat Rasulullah itu naik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah merasakan bahawa darjat yang sebelum tu belum lagi disempurnakan, dah naik darjat yang seterusnya. Jadi dia bertaubat kerana tidak sempat menyempurnakan darjat yang sebelumnya itu. Jadi dia bertaubat, ya Allah, aku tak sempurnakan iaitu kehambaan aku terhadap kamu pada darjat yang sebelum, kemudian dah dinaikkan lagi wahakadha. La ilaha illallah. Jadi mereka sentiasa bertaubat. Dan taubat ini merupakan satu harapan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hambanya untuk menghampakan syaitan atas usahanya. Dan syaitan dia berusaha siang dan malam bertahun-tahun untuk nak tarik kita masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah berikan kita harapan dengan buka pintu taubat. Allah buka pintu taubat di waktu siang untuk orang-orang yang bermaksiat di waktu malam untuk bertaubat. Allah buka pintu taubat di waktu malam untuk orang yang melakukan maksiat di waktu siang supaya mereka dapat bertaubat. Jadi taubat ini adalah satu harapan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita hamba-hambanya, dan juga untuk menghampakan syaitan. Cuma tinggal kita je, adakah kita nak menggunakan peluang yang Allah berikan ataupun kita nak menggembirakan syaitan. Kemudian Imam Haddad mengatakan, lazimkan diri suka meminta ampun. Wahai saudaraku, hendaklah anda memperbanyak meminta ampun dan beristighfar di sepanjang malam dan sepanjang siangnya, terutama sekali pada waktu sahur, iaitu di tengah malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man lazimal istighfar,
ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan diri dalam beristighfar, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya kelapangan dari segala risau, jalan keluar dari semua kesempitan, dan akan diberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan paling banyak anda boleh mengucapkan sebegini sahaja, begini sahaja: Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan taubatilah diriku, sesungguhnya engkau maha penerima taubat dan maha penyayang. Orang-orang yang terdahulu pernah menghitung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut zikir yang penuh berkat ini dalam satu majlis sampai dekat 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Pendek je. Hendaklah anda membaca zikir Dhinnun, moga-moga Allah Subhanahu wa taala meridainya, iaitu yang disebutkan dalam Al-Quran surah Anbiya ayat 87, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan melainkan engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menganiayai diri sendiri. Ada berita yang mengatakan bahawa inilah dia zikir yang ada Ismullahil A'zam, dan bahawasanya tiada seorang yang dalam kesusahan bila membacanya, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan melapangkannya dari semua kesusahan itu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, fanajjayna lahu wa fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami pun mengkabuli doanya itu seraya kami selamatkannya dari kesusahannya, dan begitulah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Naam. Imam Haddad mengatakan untuk memperbanyakkan istighfar sepanjang malam dan siang, terutama sekali pada waktu sahur. Kenapa waktu sahur? Kerana dalam Al-Quran Allah sebutkan dalam dua tempat, wal mustaghfirina bil ashar, Allah menceritakan tentang orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur, dan orang-orang yang baik ini wabil asharihum mustaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Ada dua tempat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Dan kita sebutkan bahawa dalam pengajian yang lalu kalau tak silap, ya ini istighfar 27 kali. Alah, bukan daripada sini. 27 kali kita beristighfar sebelum subuh dan juga sebelum maghrib. Itu menjadikan seseorang itu daripada kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan asbab kita beristighfar untuk diri kita dan untuk orang-orang Islam yang lain, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 kali sebelum subuh dan sebelum maghrib, menjadikan kita orang-orang yang dengan berkat kita beristighfar untuk semua orang, Allah akan turunkan rezeki. Itu sifat-sifat orang, sifat-sifat orang-orang salih ataupun wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, terutamanya di waktu sahur. Jadi kalau boleh kita bangun, maksudnya kalau kita bangun 10-15 minit sebelum subuh, kita salat sunat, lepas tu ada baki 5 minit sebelum azan subuh tu kita istighfar 27 kali, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Naam. Ada lagi satu 27 kali juga, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al hayyul qayyum alladzi la yamutu, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaih rabbighfirli. Naam, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al hayyul qayyum alladzi la yamutu rabbighfirli. Allah, ingat dah. Naam. 22 ni 27 kali sebelum subuh dan sebelum maghrib. La ilaha illallah. Naam. Man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimi istighfar, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan asbab istighfar itu kelapangan daripada segala kerisauan dan jalan keluar daripada segala kesempitan, dan akan diberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Naam, ada ayat Al-Quran yang mana disebutkan kalau salah seorang orang salih, siapa nama dia, dia didatangi oleh satu orang komplain tak ada anak, maka dia kata perbanyakkan istighfar. Lepas tu ada orang lagi datang komplain rezeki dia sempit, dikatakan banyakkan istighfar. Lepas tu satu orang lagi datang komplain, cakap dia punya tanaman dia tak hidup, crops dia mati, tanah dia kering, maka dikatakan banyakkan istighfar. Jadi anak murid dia pun tanya,
wahai syekh, ini setiap orang datang masalah mereka lain-lain, tapi kamu berikan dia punya ubat dia sama, semuanya istighfar. Maka syekh dia mengatakan, tidakkah kamu membaca ayat Al-Quran, wastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Yursilis samaa 'alaikum midrara, diturunkan hujan dengan lebat. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, kamu akan diberikan rezeki dan zuriat dengan asbab istighfar. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan daripada tanam-tanaman dan diberkati daripada air-air dengan berkat istighfar. Antara istighfar yang mudah, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rasulullah dalam satu majlis baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Di sini juga menunjukkan bahawa Nabi SAW kalau tak ada benda nak cakap, Nabi tak perlu cakap. Kadang-kadang duduk dalam majlis tak ada keperluan untuk bercakap, tak perlu bercakap, Nabi istighfar. Nabi ingat, Nabi istighfar dengan suara yang agak kuat supaya didengari oleh orang lain. Jadi ingatkan dia istighfar dan ingatkan orang lain juga untuk beristighfar. Nah, kita nak pegang tasbih pun kadang-kadang malu kan, kita nak pegang tasbih pun malu. Tapi kalau kita pegang tasbih, orang lain pun boleh nampak, oh orang ni tengah berselawat. Kadang-kadang hari Jumaat dengan kita pegang tasbih dekat masjid, duduk diam pegang tasbih, kita berselawat, boleh ingatkan orang lain juga. Kadang-kadang orang tengok kita pegang tasbih, oh boleh selawat, tak ada buat apa, boleh selawat. Kita mengingatkan orang lain dengan apa yang kita lakukan. Cuma jangan ada riak lah pula kan, jangan riak, jaga diri daripada riak. Kita buat tu bukan untuk nak menunjuk-nunjuk, tapi buat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, zikirnya Nabi Yunus alaihi salam, Dhinnun, Nun nama ikan, Dhinnun orang yang berada dalam ikan. Maka zikirnya Nabi Allah Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, falaula annahu kana minal musabbihin, kalaulah bukan kerana Nabi Yunus berzikir di dalam perut ikan, la labitha fi batnihi ila yaumi ba'thun, maka kami akan kekalkan dia dalam perut ikan sehingga hari kiamat. Kalau Nabi Yunus tak berzikir, maka ikan tu akan hidup sampai kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan kekalkan ikan tu sampai hari kiamat kerana untuk nak selamatkan Nabi Yunus yang berada dalam perut ikan tersebut. La ilaha illallah. Masa saya lemas tu saya teringat ayat tersebut. La ilaha illallah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Nabi, afdalud du'a du'a akhi Yunus, sebaik-baik doa adalah doa yang dibacakan oleh saudaraku Nabi Yunus alaihi salam. Di dalamnya terdapat zikir, di dalamnya terdapat tahmid, ada tahlil, ada tahmid dan ada doa, inni kuntu minadh dhalimin. Seorang nabi merasakan dirinya zalim. Sayyidina Umar pun pernah menyebutkan bahawa aku ni seorang yang zalim. Jadi kita pun tak salah untuk kita nak sentiasa merasakan diri kita ni zalim terhadap hak-hak Allah dan zalim terhadap hak-hak manusia, sehingga dengan kita merasakan diri kita ni zalim, sentiasa merendahkan diri, sentiasa beristighfar, sentiasa bertaubat. Naam, dan sebahagian orang-orang saleh sentiasa merasakan dirinya itu berdosa ataupun banyak melakukan dosa, dan sehingga mereka akan niatkan solat taubat itu. Bukan hanya melakukan solat taubat setiap hari, bahkan mereka akan menggabungkan solat-solat sunat mereka itu dengan solat taubat. Setiap kali mereka melakukan solat sunat, gabungkan dengan solat taubat. Qabliyah subuh diniatkan juga dengan taubat, dilakukan qabliyah zuhur digabungkan juga dengan taubat, dilakukan solat duha digabungkan juga dengan taubat. Sentiasa apa-apa solat sunat yang mereka lakukan, mereka gabungkan dengan solat taubat. Naam, disebutkan bahawa dalam zikir ini ada Ismullahil A'zam. Naam, tiada yang membacanya dalam kesusahan kecuali akan dilapangkan Allah daripada segala kesusahan. Kita berada post Covid pun masih lagi kita tak rasa selamat, jadi perbanyakkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Antara yang dianjurkan juga oleh Sayyidil Habib Umar
bin Muhammad bin Salim bin Hafiz untuk membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 kali sebelum subuh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 kali sebelum subuh. Nah, sama ada kita susah dunia ataupun kita susah dalam meninggalkan dosa pun susah juga. Kadang-kadang nafsu kita sentiasa mengajak kita melakukan dosa dan sebagainya, kita rasa berat untuk meninggalkan sesuatu dosa dan sebagainya, kita mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kadang-kadang kita tak pernah nak solat sunat hajat ke apa untuk meninggalkan dosa. Kita bila ada hajat dunia kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kan kita ada hajat akhirat, ya Allah aku nak makam yang tinggi di sisi Engkau, aku nak meninggalkan dosa, aku nak meninggalkan kecintaan terhadap dunia dan sebagainya, maka kita mohon, kita nak minta pembukaan, minta kefahaman terhadap Al-Quran, kefahaman terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makin banyak kita minta kepada Allah, makin Allah sayang. Nah, kemudian Imam Haddad setelah menerangkan tentang At-Taubah, Imam Haddad menyebutkan tentang raja dan khauf. Hendaklah anda memperbanyak harapan berserta takut, kerana kedua sifat ini termasuk semulia-mulia hasil keyakinan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menyifatkan dengannya para hambanya yang terdahulu, lalu dia telah berfirman, sedang dia adalah sebenar-benar pembicara, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Mereka yang diseru itu mencari wasilah, iaitu jalan kepada Tuhan mereka, mana satu yang paling dekat, dan mereka mengharapkan rahmatnya serta takut pula akan siksanya. Sesungguhnya siksa Tuhanmu itu adalah sangat ditakuti. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhun bi ma sya'. Aku berada pada sangkaan hambaku, biarlah dia menyangka apa yang disukainya padaku. Dalam sebuah hadis qudsi yang lain, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman, wa izzati la ajma'u ala 'abdi amnain wala khaufain in huwa aminani fid dunya akhaftuhu yawma ab'atsu ibadi wa in huwa khafani fid dunya amantuhu yawma ajma'u ibadi. Demi keperkasaanku dan kebesaranku, aku tidak akan mengumpulkan dua keamanan dan dua ketakutan bagi hambaku. Jika dia merasa aman denganku di dunia, nescaya aku akan takutkan dia pada hari aku membangkitkan hamba-hambaku. Dan jika dia takut kepadaku di dunia, nescaya aku akan amankan dia pada hari aku mengumpulkan sekalian hamba-hambaku. Naam. Al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad menyebutkan tentang sifat khauf dan raja, yang mana ianya merupakan semulia-mulia sifat bagi seorang yang beriman. Dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan, innahum kanu yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka ni orang-orang yang sempurna iman mereka, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala raghaban, dalam keadaan mengharap, wa rahaba, dan dalam keadaan takut. Takut dan harap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan kita harap pemberian Allah dan takut sama ada ditolak doa tersebut ataupun takut daripada azabnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu bersifat khusyuk kepada kami, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini sifat orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman, kehidupannya di atas dunia ni seperti sayap ataupun seperti kepak burung, yakni dua-dua jalan sekali, khauf dan raja, takut dan harap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salah satu kalau tak ada, takkan dapat terbang, crash, dan tak sampai kepada tujuan, tak sampai kepada keridhaannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kehidupan kita di atas muka bumi ini sentiasa takut kepada Allah dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam menceritakan tentang syarat-syarat khusyuk, syarat-syarat orang yang khusyuk ada 6 kalau tak silap yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Yang pertama, faham apa yang dibacakan. Orang yang khusyuk ni terutama dibahaskan dalam bab salat lah,
Orang yang khusyuk dalam salat, dia faham apa yang dibaca, hati dia hadir bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, dia membaca dengan keadaan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa ta'zim, mengagungkan Allah. Kemudian dia mengharapkan amal ibadah yang dilakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat harap. Kemudian dia takut apa yang dilakukan daripada amal ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, dia malu kerana kekurangan yang ada pada dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang ada 6 sifat ni, dia faham apa yang dibaca, hati dia hadir bersama Allah, dia mengagungkan Allah, dia mengharapkan rahmat Allah, takut akan azab Allah, dan merasa malu akan kekurangan yang ada pada dirinya, maka orang yang ada 6 sifat ini adalah orang yang sempurna sifat khusyuknya. Dan kalau kurang satu, kata Imam Ghazali, tak sempurna sifat khusyuknya. Nah, maka sifat takut dan sifat harap ni adalah satu perkara yang perlu ada dalam kehidupan kita seharian, terutamanya dalam ibadah kita. Dan semulia-mulia ibadah adalah as-salah. Maka yang paling penting untuk kita cuba apply sifat khusyuk dan khauf, sifat takut dan harap ni dalam solat. Dan kemudian kalau kita boleh bawa dia ke dalam ibadat-ibadat lain, kemudian dah sempurna dalam ibadah, kita cuba bawa keluar dalam kehidupan seharian kita. Kemudian apa yang dimaksudkan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maksud takut kepada Allah adalah takut kepada azabnya, yang mana azab Allah Subhanahu wa ta'ala itu dikenakan kepada orang-orang yang melakukan maksiat, yang melanggar daripada perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang takut kepada azab Allah akan meninggalkan segala maksiat. Jadi orang yang benar-benar takut kepada Allah, dia akan cuba sedaya upaya untuk meninggalkan segala maksiat. Itu hakikat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun maksud harap kepada Allah adalah mengharap akan rahmatnya, yang mana Allah memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang melakukan ketaatan dan melakukan ibadah. Jadi orang yang berharap kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbanyakkan daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia nak dapatkan rahmat dari Allah melalui melakukan amal ibadah. Jadi bila dia semakin banyak dia mengharap akan rahmat Allah, semakin banyak ibadah yang dilakukan. Semakin banyak dia mengharapkan rahmat Allah, semakin istiqamah dia melakukan sesuatu ibadah. Barulah betul rasa takut dan barulah betul rasa harap. Tapi kalau hanya pada mulut dia takut kepada Allah, harap pada Allah, tapi masih lagi banyak melakukan dosa-dosa besar, tak ada niat untuk meninggalkan dosa-dosa, tak ada niat meninggalkan maksiat, tak ada niat untuk memperbanyakkan ibadah, tak ada plan macam mana nak menyusun timetable dia untuk mengimarahkan waktunya dengan ketaatan dan ibadah dan sebagainya, maka tak benar sifat harap dan takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata ahli tasawuf, cintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga tidak ada orang lain, tak ada makhluk lain yang lebih kamu cintai selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha macam mana nak datangkan kecintaan kepada Allah kepada satu tahap yang mana tak ada makhluk lain yang kita cintai lebih daripada kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesempurnaan iman. Kemudian berharaplah kepada Allah sehingga tiada lagi yang kamu harapkan selain Allah. Kita hanya berharap kepada Allah, tak ada harap kepada manusia, kepada ibu bapa, kepada adik-beradik, kepada isteri, kepada pekerjaan, kepada bos, kepada apa-apa. Kita hanya harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin kepada pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala dan bantuannya Allah. Dan takutlah kamu kepada Allah sehingga kamu tidak takut kepada selain Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu hari Sayyidina Abdullah bin Abbas, kalau tak silap, ataupun Sayyidina Abdullah bin Umar Al-Khattab, Abdullah bin Umar ataupun Abdullah bin Abbas, satu kali dia jalan menuju ke Taif. Sekali tengok ramai orang berhenti kat tengah jalan. Dia kata, apa sebab kamu berhenti kat tengah-tengah jalan ni? Dia orang kata, Abul Haris ada singa, ataupun ada singa lah, lion, stop kat tengah jalan. Jadi Abdullah bin Abbas pergi jalan kat singa tu, dia tarik telinga singa tu, wahai singa, jangan kamu
berdiri di tempat jalannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun kemudian singa itu pun tunduk jalan tempat lain, beredar. Jadi orang pun semua terkejut, kagum tengok Abdullah bin Abbas tak takut kepada singa. Maka Abdullah bin Abbas dia mengatakan bahawa satu kali aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa barang siapa yang benar-benar takut akan Allah Subhanahu wa taala, maka semua yang lain akan takut kepada dia. Tapi kalau dia tak takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka orang lain tak akan takut kepada dia. Maka kalau kita benar takut kepada Allah, yang lain akan takut kepada kita. Tapi kita takut kepada tu, takut kepada ni, takut susah, takut ni, takut banyak sangat yang kita takutkan kat dunia ni. Banyak sangat yang kita takutkan, dan kita pun banyak ditakutkan dengan perkara-perkara yang tak penting. Kita ditakutkan dengan perkara-perkara yang tak penting, sedangkan Allah dah jamin banyak perkara. Apa? Wa man yu'min billah la khaufun alaih. Dalam ratib al-atas, amanna billah wa man yu'min billah la khaufun alaih. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar keimanan, maka dia tak ada ketakutan, sebab dia ada bersamanya Allah Subhanahu wa taala. Naam, Sayyidina Umar Al-Khattab dia menceritakan tentang khauf dan raja, harapan dan sifat takut dia. Dia kata kalau semua orang nanti hari kiamat diperintahkan untuk masuk syurga, satu orang je akan masukkan dalam api neraka, aku takut suatu orang tu adalah aku yang akan dimasukkan ke dalam api neraka. Kalau semua orang diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka, satu orang je yang akan dimasukkan ke dalam syurga, aku harap satu orang tu adalah aku, kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Khalifahnya Rasulullah, orang yang 10 orang yang dijanjikan syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu mereka di dunia lagi. Orang yang diberi gelaran Al-Faruq, yang membezakan, yang memisahkan antara yang batil dan yang hak, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tapi dia punya sifat raja dan khauf. Kalau semua orang diperintahkan masuk syurga, satu orang yang kena masuk neraka, aku takut satu orang tu adalah aku yang masuk ke dalam api neraka. Kalau semua orang diperintahkan masuk ke dalam neraka, satu orang je yang dimasukkan ke dalam syurga, aku berharap satu orang tu adalah aku. Nah, jadi orang yang benar-benar mukmin, makin banyak dia beribadah, makin banyak dia kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, makin sempurna sifat takut dan sifat harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak dia beribadah, semakin banyak dia mengharap agar supaya ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dia rasa confident dengan ibadah yang dilakukan. Maksudnya semakin dia mengharap Allah, semakin dia banyak beribadah. Tapi dengan banyaknya ibadah yang dilakukan, bukan bermakna dia rasa terjamin yang ibadah dia akan mendapatkan rahmat Allah, tapi dia mengharapkan dengan banyaknya ibadah yang dilakukan itu dia akan mendapat rahmatnya Allah Subhanahu. Beza kan? Satu orang dia confident, makin banyak ibadah dia rasa, oh aku ni insyaAllah khair, baik, mendapat kedudukan yang tinggi di sisi. Tapi yang kedua, dengan makin banyak dia beribadah, dia mengharapkan agar supaya dia mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah tersebut. Sebab tu berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, dia kata apa? Biki la nasil wala budda minki. Dengan kamu, dia kata kepada amal ibadah, aku tak akan sampai kepada Allah, tapi kena ada kamu, tak boleh tak ada. Maksudnya apa? Nak sampai kepada rahmat Allah melalui ibadah, tapi dengan ibadah tu tak semestinya dia akan dapat. Maksudnya kalau Allah terima, alhamdulillah. Kalau Allah tak terima, kena usaha lagi. Nah, dan jangan pula sampai kita tertipu dengan amal ibadah yang kita lakukan. Banyak beribadah, banyak solat, banyak tolong orang, banyak baca Quran, banyak pergi umrah, banyak pergi haji dan sebagainya, kita tertipu dengan ibadah kita. Kerana dengan kita merasa bangga dengan ibadah yang kita lakukan, menjadi asbab untuk digugurkan pahala ibadah tersebut. Penat-penat buat ibadah tapi tak ada pahala. Sebab tu dalam hadis Nabi menyebutkan, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Berapa banyak orang yang puasa tapi tak dapat daripada puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa at-ta'ab was sahar. Berapa banyak orang yang berdiri di waktu malam tapi tak dapat apa-apa kecuali penat dan tak tidur malam.
Jadi jangan tertipu dengan ibadah yang kita lakukan, tapi kita harap dengan ibadah yang kita lakukan itu ibadah kita diterima, Allah merahmati kita dengan ibadah yang dilakukan. Dan orang yang paling banyak ibadah ataupun makhluk yang paling banyak ibadah adalah iblis. Tapi disebabkan dia tertipu dengan ibadah dia, jadi dia bukan hanya digugurkan pahalanya, bahkan dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dia berbangga dengan ibadah dia, sehingga dia tak nak sujud, tak nak taat perintah Allah yang memerintahkan dia untuk sujud kepada Nabi Adam. Jadi macam mana nak buat bila kita diberikan taufik untuk banyak beribadah? Apa perlu kita buat? Kita syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita taufik untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada hari akhirat dan sebagainya, mendapat taufik untuk salat berjemaah, salat fardu, dapat jaga salat fardu, dapat baca Al-Quran, dapat puasa, dapat menunaikan zakat, dapat bersedekah, dapat menunaikan umrah, dapat menunaikan haji dan sebagainya. Suka kepada majlis-majlis ilmu, suka kepada majlis-majlis zikir, sayang kepada orang-orang salih, sayang kepada orang-orang yang dekat dengan Allah, sayang kepada orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Satu nikmat yang Allah berikan yang perlu kita syukuri. Kita syukur atas nikmat tersebut sehingga kita tidak tertipu, dan juga kita akan diberi taufik untuk kekal atas nikmat tersebut. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menyebutkan bahawa tak ada seorang pun dari kamu akan masuk syurga dengan amalannya, bahkan akan masuk syurga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, hatta kamu tak akan masuk syurga dengan amalan kamu? Hatta aku, kata Rasulullah, bahkan kita akan masuk syurga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah dekat pada orang-orang yang menyempurnakan ibadahnya. Jadi kalau orang tanya kenapa nak beramal, kerana kita beramal, kenapa nak beramal kalau amal ibadah kita tu bukan menjadi asbab untuk kita masuk syurga, maka kita mengatakan bahawa tanda keabdian kita kepada Allah, tanda taat kita kepada Allah adalah dengan kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Dan kita mengharap dengan amal salih yang kita lakukan itu, dengan kita menyempurnakan amalan salih yang diperintahkan oleh Allah, kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmatnya kita dapat keridhaannya, dengan rahmatnya kita dapat masuk syurga, dengan rahmatnya kita diampunkan dosa, dengan rahmatnya kita mendapat pelbagai anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Dan disebutkan di sini untuk berbaik sangka kepada Allah, maka makin baik sangka kita kepada Allah, makin banyak kita akan dapat anugerah daripada Allah. Dan dengan ada sifat disebutkan di sini tentang keamanan dan ketakutan. Maksudnya orang yang aman daripada azab Allah di dunia akan ditakutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang rasa takut dengan azab Allah di dunia, dan takut itu seperti mana yang kita dah bahaskan, melakukan perkara-perkara yang diperintahkan dan meninggalkan perkara yang dilarang, maka ke akhirat nanti akan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pengajian akan datang kita sambung lagi tentang apakah hakikat harapan dan hakikat takut, dan buah daripada harapan dan ketakutan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang sentiasa beristighfar dan sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang diberikan ke hakikat taubat dan hakikat istighfar, dan dijadikan kita orang-orang yang sentiasa beristighfar, diberikan kita untuk istiqamah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, terutamanya pada tempat-tempat yang mulia dan waktu-waktu yang mulia seperti waktu sahur dan sebagainya. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada segala dosa yang zahir dan yang batin, dan dihiasi hati kita ini daripada sifat khauf dan raja. Amin Allahumma amin. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر وأنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء
وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah. InsyaAllah malam ni kita ada pengajian kitab peringatan tentang umur insan. Dijemput hadir bagi yang berkelapangan, insya-Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.